Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah taala, kita memanjatkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama bertemu dan berhimpun sekali lagi pada pagi ini, selepas kita bercuti kuliah hampir 5 bulan. Yang terakhir pada 9 hari bulan Mac, dan selepas itu kita cuti sampailah hari ini. Baik, kita akan terus sambung perbincangan kitab kita menggunakan kitab Jagalah Allah, Allah Menjagamu. Kalau ikut catatan saya, muka surat 39. Betul? Pada ayat Al-Baqarah 172. Betul tak? Okey. Kitab lain tu muka surat berapa tu? Ada lagi kitab 38. Ada lagi kitab lain? Tak ada. 27. Sebab ada kitab Al-Azkar tu sampai 3-4 kitab ada. 3-4 muka surat. Baik, muka surat 39, surah Al-Baqarah ayat 172. Kita masih lagi di bawah tajuk beberapa faktor dalam meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita dah bincang dulu, merasakan Allah sentiasa mengawasi kita 24 jam. Dan kita masih dalam yang kedua, iaitu melaksanakan ibadah yang wajib dan juga ibadah-ibadah sunat dalam segala bentuk ketaatan. Kita sambung ayat tadi. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu
kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman. Saya suka mengulang semula, walaupun saya pernah sebut barangkali perkara ini, tapi kita ulang balik. Apabila kita baca Quran, kita akan banyak jumpa dengan perkataan kalimah ya ayyuhallazina amanu. Mungkin berpuluh ayat atau mungkin ratus ayat lah kot, yang Allah mula ayat-ayatnya dengan ya ayyuhallazina amanu, yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman. Ada dua benda dekat situ yang kita kena faham. Yang pertama, ibu sekalian, iaitu perkataan itu disebut oleh para ulama mufassirin ataupun kita panggil ulama tafsir. Mereka menyebut lafaz ya ayyuhallazina amanu itu adalah lafaz yang paling lembut dalam bahasa Arab lah, yang paling halus, yang paling manja, yang paling mesra. Allah memanggil orang yang beriman. So setiap kali kita baca ayat ya ayyuhallazina amanu, kita kena ingat Allah sedang panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Wahai orang-orang beriman, memanggil, mendayu-dayu macam tu. Dan yang kedua, ulama mengingatkan kita juga, iaitu setiap kali kita baca ya ayyuhallazina amanu, kena ingat selepas ayat itu ada benda besar yang Allah nak bagi tahu pada manusia. Mesti ada arahan yang besar yang Allah nak cuba delivery, sampaikan pada kita. Dan ulama sebut arahan besar itu mesti salah satu di antara dua. Sama ada arahan itu kena buat atau kena tinggal. Dia salah satulah. Sama ada arahan itu berbentuk suruhan, kena buat, atau larangan, mesti dijauhkan. So dalam ayat Al-Baqarah tadi 172 ialah kena buat. Arahan dia ialah kena buat, iaitu Allah kata wahai orang-orang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Baik, dalam ayat ini ada dua arahan yang besar yang Allah sampaikan pada kita. Yang pertama, Allah suruh kita makan makanan yang baik-baik. Yang baik-baik ni bukanlah kijang, ya, landak ke. Pernah makan landak? Sedap oh. Sedap. Saya dulu ngeri juga nak makan landak ni, sebab tengok bulu duri dia tu kan. Tapi sedap. Tak percaya, try sekali tengok. Dia lembut-lembut, sedap. Baik, makanan yang baik-baik ni bukanlah landak, kijang, pelanduk, rusa ke apa, bukan. Yang baik-baik di sini maknanya halalan thayyibah. Makanan itu adalah sumbernya yang halal, sumbernya yang bersih, pemprosesannya menepati kehendak syarak. Itu maksud dia. Tak kira lah nama dia ikan kering ke, ikan masin ke, telur masin ke, kan? Itu kira makanan yang dibenarkan untuk kita makan. Dan yang paling penting ialah makanan yang, kalau dari sudut kesihatannya, yang berkhasiat lah. Kan, yang berkhasiat. Bukan makna yang tak ada khasiat tu tak boleh makan. Boleh.
Halal juga, tak ada masalah pun. Cuma bila kata makanlah daripada sumber rezeki yang baik-baik, maknanya kita kena makan. Sebab dalam hidup kita ni, makan itu salah satu agenda yang sangat penting. Boleh faham? Habis kuliah ni apa agenda dia? Nampak? Dia tak ada suruh. Kan? Pagi tadi dah makan dah sikit, lepas ni kan lapar pula, makan lagi. Petang sekarang hujan, orang pisang pula. Dia kena nak makan aja. Kan? Makan tu salah satu agenda hidup lah, kan? Tapi bukanlah itu keutamaannya. Tetapi asbab kita nak hidup, mesti kena makan. Ada je orang tak makan hidup. Macam kita cerita dululah. Dia ada dua. Satu, kita beriman dengan, maknanya kita percaya semua yang berlaku Allah aturkan sebab dan musabab. Satu. Dan yang kedua, kita kena beriman juga, kalaupun tak ada sebab musabab tu pun, benda tu boleh jadi juga dengan izin Allah. Itu dua benda yang berbeza tu. Contoh ginilah, sebab musabab, kereta kita boleh berjalan sebab kita isi minyak. Minyak tu menjadi minyak petrol, Petronas ke apa, Petron ke apa, itu sebab yang menjadi punca kenderaan kita, kereta, motor boleh bergerak sebab ada minyak. Tapi kalau Allah hilangkan sebab tu dan dia nak bagi berjalan juga, boleh, tak ada masalah. Cuma menyalahi adat lah. Tapi dari segi kuasa Allah, tak ada apa yang mustahil. Ada orang yang kita dah pernah cerita dulu, minyak motor dia habis, tapi elok je berjalan sampai ke rumah, tak mati enjin. Allah izin. Mungkin ada kebaikan yang dia buat, Allah ganti, kau selamat sampai ke kedai minyak tu, boleh isi dulu. Sebab macam saya kata tadilah, nak meneruskan hidup ni kena makan. Tetapi ada orang boleh hidup tanpa makan. Dia tak makan berhidup. Ada? Siapa dia? Ashabul Kahfi. Berapa lama dia tidur? 309 tahun. Yelah, dia tidur lah. Kan? Tapi nak cerita hidup lah. Ada orang hidup juga, cuma dia tidur je lah, kan. Tapi kita tak boleh lah nak tidur sampai ratus tahun gitu. Kita habis tinggi pun 11 malam, 5 subuh bangkit lah. Tapi nak cerita, ada orang tak makan pun hidup. Yang hebat, lepas dia bangun 309 tahun, lapar tak kira, 300 tahun tak makan. Kita buka puasa baru 12 jam tak makan. Tu pun dah macam hantu raya sikit lah. Masa nak berbuka tu, kan. Yang hebatnya Ashabul Kahfi ni, lepas dia makan pula mati. Tu yang hebat tu. Kan dia dah jaga lapar kan. Lepas tu suruh seorang pergi beli makanan. Dah beli, panjanglah ceritanya tu, dah beli roti canai pun semua, bawa balik, makan. Lepas tu viral pula ceritanya. Masa tu kira viral lah tak? Sampai ke istana, raja pun dah baik masa tu, beriman, panggil, bagi persalinan apa semua, akhirnya meninggal dunia. Cerita lebih kurang macam tu lah. Nak sebut, pertama Allah arahkan kita makan lah. Kan, makanlah yang baik-baik, yang bersih, yang halal, kalau boleh yang berkhasiat dan sebagainya. Dan yang kedua, Allah pesan washkuru lillah, hendaklah kamu menjadi hamba Allah yang reti bersyukur, yang reti berterima kasih, yang tahu menghargai nikmat Allah ke atas diri kita. Sebab itu ibu-ibu sekalian, apa yang kita ada hari ini, syukurilah. Banyak-banyakkan ucap alhamdulillah, hargai. Ada keluarga, ada anak, ada isteri, ada suami, hargailah. Sementara mereka masih ada. Ada kenderaan, hargai. Ada rumah, hargai, bersyukur. Tengok orang lain yang lebih susah, kan. Islam ajar kita begitu. Sebab menjadi hamba yang
tahu bersyukur, itu sangat disukai oleh Allah. Allah ni disuka manusia yang reti berterima kasih, yang selalu menghargai, yang redha, yang suka. Allah suka. Sebab itu ujian kita tidak sama, habuan kita tidak sama, rezeki kita tidak sama. Saya ada kawan baik saya, kawan sekolah, Allah uji dia. Dia dapat anak yang macam kita kata OKU sikit lah, masalah otak. Sampai doktor pernah operate kepala anak dia, bawa keluar otak, simpan peti ais. Sampai macam tu kan, memang kritikal. Baru ni dia WhatsApp, kadang kuliah-kuliah saya send juga dekat dia. Jadi baru ni dia WhatsApp, dia kata doakan aku, dia kata. Member sekolah kan, kawan baik, duduk sebelah satu kelas dulu, lelaki. Dia kata doakan, sebab bila dapat anak macam ni, dia kata kena kesabaran tinggi. Nak suap nasi, dia tak boleh makan nasi, dia kena macam bubur gitu kan. Dia kata nak boleh semangkuk kecil itu 2 jam setengah. 2 jam setengah nak kena hadap, nak suap sikit-sikit tu 2 jam setengah. Sebab tu saya kata, kita ni bila dengar kisah-kisah begini, kita syukur. Dia atas nikmat rezeki lah, apa yang Allah bagi ni dah, syukur pada dia. Bila minggu lepas kot, saya kuliah, nak pergi kuliah ke nak ke mana entah, saya nampak dekat bus stop ada 5 orang budak Grab atau Food Panda. Disusun motor dia 5 biji, 5-5 tu duduk kat bus stop. Susahnya cari duit kan. Kita bila tengok tu, ya Allah, syukur nikmat tu Allah bagi. Tengok budak-budak ni sehari berapa ringgit je nak boleh dapat, dengan panas hujan, dengan kena marah lagi kan, lambat hantar lah apa, macam-macam lah. Jadi benda ni lah yang Islam suruh kita ni tengok dan belajar berterima kasih. Jadilah hamba yang bersyukur. Macam mana nak jadi hamba bersyukur? Terus taat pada Allah, terus buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dia larang. Itu antara cabang utama mensyukuri. Selain lisan kita banyak sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah kan, sebab tak ramai orang bersyukur. Yang menggelupurnya ramai, yang bersyukur tu tak ramai, yang komplain ramai, yang tak puas hati lagi ramai kan. Tapi yang sikit-sikit Alhamdulillah Ustaz, syukur, Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih, tak ramai. Sebab benda tu Allah yang sebut dalam Quran. Bila Allah kata wa qalilam ma tashkurun, terlalu sedikit hamba-hamba aku yang reti bersyukur, yang tahu berterima kasih. Sebab itulah ibu-ibu sekalian, saya sebut dah banyak kali di beberapa kuliah, COVID ni dia ajar kita banyak benda, dia tarbiah kita banyak benda. Sebenarnya Allah yang tarbiah melalui COVID-19. Itu pun Allah tarbiah ni kepada orang yang mahu memikir, yang mahu melihat. Macam mana COVID ajar kita mahalnya nilai kasih sayang dalam keluarga. Bila PKP awal-awal 18 Mac dulu, kita duduk dalam rumah tak boleh keluar. Kadang-kadang mak mentua pula tersangkut dalam rumah tu. Dia pergi ziarah menantu, tak tahu PKP kan, tak boleh keluar. Naya dia, teringat ayah itik kat kampung kan. Dengan mak mentua, dengan atuk wan, semualah satu rumah. Tak boleh ke mana, ibu-ibu sekalian, tak boleh ke mana. Paling tinggi depan, lepas tu dapur. Tu yang tercabut pintu peti air tu. Dah itu tak tahu apa nak buat, entah ke darah, tengok TV, tidur, itu je kan. Ustaz pun sama, tak boleh pergi kuliah. Jadi masa itu baru kita tahu, oh, hari-hari tengok muka bini, muka anak, muka suami kan, baru tahu kasih sayang tu macam mana mahal.
Sampai viral lah video suami isteri main apa, tak pukul-pukul bedak lah apa kan. Yang viral-viral tu dah tak ada kerja kat rumah. Macam-macam kerjanya. Serkupnya kepala bini dekat bantal tu pun bedak kan. Main ozum lah apa macam-macam. Jadi masa tu baru kita tahu nikmat kasih sayang. Masa tu baru kita tahu mahalnya nikmat kebebasan. Kita tak boleh bergerak. Yang boleh keluar pula ketua keluarga saja. Ketua keluarga mesti lelaki, dia tak boleh perempuan. Mana boleh orang perempuan menyamar pula keluar beli barang. Tu yang kami berpeluh pergi pasar raya tu. Sungguh ibu-ibu sekalian, baru tahu tak mana daun bawang, mana membawang halia, baru tahu. Saya tu hari beli daun sup, nyaris je nak tertukar daun tu kan. Dia ada satu daun lagi tu. Saya dengan muka selamba je tanya akak sebelah, kak ni betul daun sup kan. Saya dah tak tahu, takut salah pilih kan, kena marah pula balik rumah kan, kena ulang pula pergi kedai balik. Masa tu baru belajar nama-nama makanan kan, nama-nama daun kita kenal dah, cuma jarang pergi beli je. Jadi baru tahu nikmat boleh keluar, bergerak tu satu nikmat. Tu yang ramai stres kan, tak masa PKP, tambah rumah flat kan, tak ada tanah nak pijak. Cuba ibu-ibu bayang, duduk dalam komponen tak boleh keluar. Habis tinggi koridor depan tu, itu pun kalau ada koridor. Kita yang landed house ni boleh tahan lah, ada tanah juga sikit kan. Masa tu minyak pula RM1.40. Aduh, saya memang geram betul masa tu. Isi juga walaupun kereta tak berjalan ke mana kan, geram punya pasal tengok harga dia tu. Masa tu baru kita tahu nikmatnya rumah Allah. Tengok Masjid Al-Ihsan, nampak menara, nampak kubah, dengar azan tapi tak boleh sembahyang. Baru tahu mahalnya rumah Allah kan. Insan terpilih je boleh masuk. Lepas dia buka sikit, masuk tapis dulu, masuk syurga Allah. Macam tu lah besok. Masuk syurga ni besok bukan semua pergi masuk gitu menonong masuk je. Tapis. Allah tengok puasa dulu, aurat dulu, jihad macam mana, istiqamah ke tidak, baca Quran, puasa, zakat, haji, semua-semua tu tapis. Macam mana awal-awal buka masjid dulu, tapis. Mula-mula JK je boleh masuk. Kan. Lepas tu tambah sikit 12 orang, lepas tu 40 orang. Warga asing tetap tak boleh lagi sampai hari ni. Lepas tu boleh dah 1/3 daripada keluasan masjid lah apa kan. Hari ni dah open banyak lah. Dia punya step by step tu. Macam tu lah ibu-ibu sekalian, kita nak ke syurga besok. Allah tapis. Jadi tolong saya remindkan diri saya dan kita sama-sama, apa yang kita ada hari ni, alhamdulillah. Walaupun macam saya sebut tadi lah kan, kami ustaz masa PKP ni pening juga tuan, ibu-ibu sekalian. Sebab kita hari-hari kuliah, tiba-tiba tak boleh kuliah. Oh memang jam. Tapi mujur lah macam saya ni dah biasa buat live macam ni, jadi senang. Saya buat live kat rumah pun tak kekok. Walaupun aku bercakap seorang-seorang macam orang gila kat rumah tu. Betul ibu-ibu sekalian, tiap-tiap hari saya buat live sepanjang PKP, sepanjang Ramadan, sambung lepas raya tu hari, raya puasa. Ramadan tu hari-hari saya buat. Pagi lepas subuh, petang pukul 6, malam sebab naik taraf jadi imam satu kan kat rumah. Jadi tak boleh nak tazkirah sangat, penat nak imam tarawih tu. Jadi hari-hari ceramah ni, sampai dah tak tahu apa nak diceramahkan. Betul. Tapi ustaz-ustaz yang tak biasa, kesian tu. Yang tak biasa live macam ni, kesian. Kan, ada gak ustaz-ustaz yang PM saya nak beli wayar, nak beli tu kat mana, tanya. Macam mana nak setting, nak set up kan. Jadi dia mengajar banyak benda. Mengajar kita macam mana nak online. Kan nak beli-beli barang semua online kan. Kalau tempat saya Ramadan tu, walaupun bazar Ramadan tak ada kan, tapi dia punya kemeriahan tu macam bazar Ramadan tu wujud. Tapi sebenarnya bazar tu tak ada. Kan? Dengan roti bom, roti john, dengan kuih sampan, pelita, semua ada. Online saja. Pukul 6 tu tengah saya ceramah tu, bunyi loceng kat rumah.
yang dalam ni komen, "Ustaz, makanan dah sampai," katanya. Jamaah yang tengah tengok live ni, dia dengar bunyi loceng tu. Dia tahu dah, "Ustaz, ayam golek sampai." Pandai-pandai je dia. Kan? Jadi nak sebut kita belajar banyak benda. Macam kami ustaz belajar bab keuangan, sebab kita tak ada kerja. Kami tak ada sumber keuangan. Sumber keuangan kami kuliah saja. Ramai ustaz macam tu lah. Kan? Jadi bila tak boleh kuliah, dia jadi jam. Sebab tu saya memang ada buat tabungan tu sejak kahwin. Bukan maksudnya tabung tu tak nak buka sejak kahwin. Jutawan dah saya kalau macam tu. Saya dah kahwin 20 tahun dah. Kan? Jadi nak sebutnya, bila lepas-lepas kahwin tu, isteri saya kata, "Bang, abang ni pendapatan harian cash money kan. Lepas kuliah orang bagi duit. Kalau tak ada tabung, jahanam kita nanti." Cadangan Menteri Kewangan lah. Kan, kita punya PA ni. Jadi saya kata okey je kalau nak buat tabung. Buatlah. Dia yang buat. Orang perempuan kreatif. Kotak tisu dia balut. Kalau lelaki tak payah balut. Kan, orang perempuan dia balut dengan kertas bunga lah, apa cantik lah. Lepas tu dia tutup semua, buat lubang ngam-ngam, masuk duit je. Lepas tu kita letak 2 syarat. Tak boleh buka kecuali 2 benda. Pertama, emergency sangat-sangat. Yang kedua, ujung tahun saja boleh buka. Start awal tahun, bukanya mesti ujung tahun. Tapi sebenarnya memang berbaloi juga. Sebab kan pernah sekali tu kami buka, dalam tu ada 10,000. Tu yang ramai mata sekejap pula bila nampak 10,000 tu. Kan? Jadi bila PKP tu alhamdulillah adalah tabung sebelum tu sikit, cover. Tapi sebenarnya bila kita yakin rezeki Allah ni, ibu sekalian, dia akan bagi. Kan, walaupun rumah saya pun cuak juga mula-mula. Dia kata, "Bang, kita ni kuliah tak ada ni, macam mana?" Saya kata, "Tak apa, insya-Allah rezeki Allah ada." Saya percaya gitu je. Walaupun saya pun tak tahu dari mana nanti nak dapat duit tu kan. Tapi saya kata insya-Allah rezeki Allah tu ada. Kalau saya nak cerita sikit lah benda ni, saya punya pendapatan ketika PKP, Allah bagi 2 kali ganda daripada pendapatan biasa yang tidak PKP. Contoh ni contoh ya, jangan ditulis pula. Katalah hari-hari yang tidak PKP dulu, kuliah saya sebulan katalah income 5,000, contoh 5 atau 10,000, contoh. Jangan pegang amount tu. Dia kata kaya ustaz ni. Kan, ni contoh je. Katalah kalau 10,000 sebulan, masa PKP tu saya ada 20,000 tanpa kuliah. Pelik tak? Allah nak bagi. Ada anak murid bain, ada anak murid simpati, ada surah masjid yang banyak bagi. Surah masjid bagi. Bukan semua, ada sebahagian besar yang minta nombor akaun. Tak apa ustaz, kita bagilah 200, 100, ada yang bagi 500, ada yang bagi 3,000. Itu personal yang tu. Kan, daripada Singapura pun ada macam-macam. Jadi benda ni saya kata, COVID ni dia didik kita banyak benda, dia tarbiyah kita banyak benda. Sebab itu ustaz-ustaz ni sebenarnya dia kena menabung. Dia kena ada saving yang dia tak boleh usik. Takut macam ni kan, takut macam ni. Kalau dia tak managekan kewangan tu betul-betul, memang terduduk dia. Jadi sebab itu ayat tadi Allah kata, kamu makan yang baik-baik, kamu jadi hamba yang bersyukur, sekiranya kepada Allah lah kamu menyembah, betul-betul kamu sembah dia. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebab tu saya kata, saya, ibu-ibu sekalian, syukur sebab sampai pagi ni kita masih hidup. Di celah-celah COVID yang beratus ribu yang mati, mungkin cecah jutaan yang mati sebab COVID ni, tapi Allah bagi kita hidup. Syukur. Orang lain mati dah. Kan? Sebab bila saya sebut mati ni, macam kita sebut selalulah, mati ni habislah. Ceritanya tutup fail, tutup buku, tutup segala-gala.
tutup segala ruang untuk beramal, itu sudah tidak ada lagi. Ibu-ibu boleh hadir pagi ni sebab masih hidup. Macam saya cakap dululah, 22 tahun saya ceramah, semua yang datang kuliah saya semua orang hidup je. Itu senang faham sikit. Kan? Belum ada mayat yang datang lagi, belum. Penceramah yang duduk depan ni pun yang Hajar Sakinah panggil pun semua yang hidup-hidup lagi, kan. Belum ada almarhum yang jadi penceramah lagi. Jadi nak sebut bila dah meninggal ni, habis dah lah, tak ada apa dah. Tidak ada ruang dan peluang. Kita boleh bangkit solat subuh pagi tadi sebab hidup. Boleh berzikir, boleh datang kuliah pagi ni sekejap sebab masih hidup. Kan? Bila dah mati, tutup fail, tutup buku, habis. Habis. Semalam 12 hari bulan Ogos, 14 tahun pemergian kakak sulung saya. Dia meninggal 2006. 14 tahun lah, kan. Itu Along lah, kakak sulung. Dia dalam family, dia antara first yang meninggal lah, adik-adik. Jadi bila meninggal 14 tahun dulu, tak ada apa dah. Duduk dalam alam barzah, transit. Kalau transit saja boleh tahan kira. Takut transit yang menyeksakan. Dia ada dua, kan. Satu transit yang dapat nikmat, satu dapat azab. Itu yang kita takut. Dan Jumaat yang pagi raya Aidul Adha tu, mungkin ibu ada baca Facebook saya, kakak ipar saya meninggal. Isteri pada abang saya, Ustaz Halim Nasir, Sungai Petani. 55 tahun, muda lagi. Dia kena serangan kuman. Kuman daripada tanah. Special sikit. Dia gardening, tapi dia bukan petani macam ya sangat. Dia macam ibu-ibu je, tanam-tanam depan rumah sikit-sikit gitu je. Tapi bila doktor cek 2017 tu, doktor heran. Dia kata, puan ni petani ke? Tak, kata, tanam gardening depan rumah je. Mungkin daripada tanah dan baja. Dia ada kuman. Dan yelah, mungkin masa tu dia tak pakai sarung tangan. Yelah, just berkebun gitu-gitu je, kan. Lepas tu basuh. Asbab lah. Tapi doktor kata kuman tu sifat dia macam kanser. Special sikit. Kuman tu biasa kena pada petani saja yang umur dia 50 tahun ke atas, yang antibody lemah lah, senang kena. Jadi sifat kuman tu kata doktor dia macam kanser, susah nak hilang. Dia akan aktif dan terus menyerang bila sampai masa. Jadi first dia kena 2017. Dia bernanah dekat peha ni. Doktor dah operate, cuci semua elok. 2020 ni dia attack balik. Jadi doktor pun masa saya pergi ziarah masa hidup tu, 3 minggu lepas tu, 2 minggu sebelum meninggal tu, memang doktor dah brief kat abang saya. Dia kata, Ustaz, isteri Ustaz ni, dia punya kondisi dia duduk dekat DIL. DIL ni dipanggil death in line, queue untuk mati. Itu bahasa kasar dia. Doktor kata isteri Ustaz ni DIL, duduk atas garisan menunggu nak meninggal dunia saja. Doktor kata. Jadi doktor kata Ustaz kena prepare lah, luar dan dalam. Family semua kena prepare. Maknanya anytime saja. Saya bukan doktor, saya ustaz. Bila saya pergi ziarah masih hidup tu, saya tengok kakak ipar saya bercakap dengan saya rasa, ya Allah, ni macam ada harapan nak sihat ni. Sebab saya bukan doktor, kan. Sebab kita tengok Zahir, dia kenal saya lagi, dia sebut nama saya. Sembang tak banyak lah, sikit-sikit. Dia pun macam kacau-kacau sikit. Tapi bila pagi raya saya dapat call daripada abang, dan bila dia call, dia kata kakak dah tak ada, saya terkejut lah. Pasal perkiraan saya mungkin sebulan 2 lagi. Itu saya punya perkiraan lah. Sebab kita bukan doktor, kan, ilmu tu tak ada. Jadi doktor kata Ustaz dia boleh attack tempat lain bila-bila masa. Dan first yang dia attack ialah buah pinggang.
sempat sekali je dialisis. Lepas tu dia serang paru-paru, habis lah. Jadi bila meninggal kakak ipar saya ni, tak ada apa dah lah. Kan? Tak adalah lagi nak pergi kuliah ikut suami dia, tak ada dah. Nak pergi usrah ke, nak pergi baca Quran, semua benda tu tak ada. Cuma saya sangat bersyukur juga, dan terkejut pun ia juga. Meninggal pagi pukul 10 lebih, pukul 12 dah boleh keluar hospital. Allah permudahkan. Sebab timbalan pengarah hospital Sungai Petani tu anak murid pula, anak murid abang lah. Lepas tu yang forensik yang jaga bilik mayat pun anak murid juga. Maknanya dokumentasi tu tak adalah ni sangat kan. Sebab timbalan pengarah tu dah on semua. Dia tak apa Ustaz, sekejap lagi kita bawa keluar terus. Jadi Allah mudah, pukul 12 dah sampai masjid. Tapi kita hold sampai maghrib sebab nak tunggu kami yang daripada Kuala Lumpur ni lah. Sebab dia di Sungai Petani kan. Jadi bila saya sampai, mayat sedang, jenazah sedang dimandi. Lepas mandi kapan semua, lepas tu boleh tengok lah siapa nak tengok. Bila saya tengok tu, saya terkejut sebenarnya. Sebab dia betul-betul sakit tu Februari 2020 lah. Lepas arwah mak kami meninggal, lepas tu dia sakit. Yang betul-betul sakit, kurus kering. Orang kata pipi ni cengkung. Tapi bila saya tengok masa lepas dia kapan semua tu, seolah-olahnya Allah pulangkan balik wajah asal dia yang sebelum dia sakit, dengan cerah, bukan cerah lah, kita kata bercahaya, nampak cahaya tu kan, dengan cahaya. Lepas tu saya tengok, berisi pipi. Masa sejarah tu cengkung, memang cengkung. Saya pun terkejut, abang saya pun terkejut kan, seolah-olah macam Allah pulang balik wajah asal dia yang sihat. Dan kita letak sangkaan baik, lebih kurang 6 bulan dia menanggung sakit tu. Saya rasa itulah tempoh Allah kafarah dosa dia. Itu tempoh kafarah dosa kan. Nabi kata sakit tu kafarah dosa kan. Jadi tak apalah, kita doa yang baik-baik lah. Cuma nak sebut, bila meninggal habis. Dulu semalam kamera Helen 7 sekeluarga kan. Allahu Akbar. 7 daripada 10, 3 je hidup. Dan ada seorang pula budak umur 9 tahun. Asyik tanya mak ayah dia, mak ayah dah mati. Semalam ke bumi satu Lahad, 7 sekali kan. Allah ambil rap sekali 7. Oh, jangan buat main. Kita anak meninggal seorang pun dah tak ketahuan dah kan. Allah uji tu, sebab tu saya kata bila Allah uji ni, dia tak akan sama punya kan. Dia tengok tahap iman kita, kesabaran kita, keredaan kita macam mana. Allah bagi tu habuan tak sama. Di Cameron kemarin dulu meninggal 7. Minggu lepas dekat Sabah Muslimat Kalabakan 4 orang satu kereta masuk gaung. 2 meninggal, 2 cedera parah. Yang meninggal, dia 4 tu muslimat kita lah, budak-budak muda kan. Yang meninggal tu cikgu kan. Yang meninggal tu baru menikah 10 hari je. Baru menikah 10 hari mati. Allah ambil dia muda-muda dah. Kita sampai hari ni dah. Jangan senyum, saya tak habis cakap lagi kan. Saya rasa paling muda saya kot dalam ni. Asyik-asyik ayat itu je lah Ustaz jual lah. 46 nya minggu depan 19 bulan. Ada yang muda daripada tu? Jangan mencuba-cuba. Di sebalik emas tu jangan menyamar pula. Kan. So maknanya yang depan saya ni, kita Alhamdulillah lah, Allah dah bagi 50-an, 5 series, 6 series, 7 series kan. Maknanya orang lain 20-an mati, 19 mati, 30 serangan jantung mati. Kemarin dulu kot ayah Afli Syauqi kan mati, sakit tua kot, dengar-dengar radio gitulah. Jadi kita sampai hari ni boleh hidup, masih boleh tengok muka ustaz, boleh tengok muka kawan-kawan, boleh tengok bumi Allah, boleh menyawa lagi. Jadi itu yang Allah ulang-ulang dalam Quran. Nikmat apa lagi yang kamu nak dustakan?
fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah ulang belah-belah kali dalam surah tu kan. Sebab Allah nak remind kita, tengoklah keliling ni. Jangan kira kita seorang, jangan banyak komplain sangat. Bila Allah keluar arahan tu, dia tahu. Allah tahu kan apa yang perlu dan tak perlu pada kita. Baik, jadi dalam ayat itu Allah sebut dua arahan dia, makan yang baik-baik, nikmat yang Allah bagi, dan yang kedua, bersyukurlah kepada Allah. Baik, kemudian firman Allah, kita habiskan sikit lagi, surah Ali Imran ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sebenarnya 5 golongan yang Allah sangat suka. 5 golongan ni Allah sangat suka. So kalau kita nak jadi manusia yang dicintai Allah, yang disukai Allah, maka pilihlah masuk, kalau boleh, ke 5 senarai itu. Yang pertama, as-sabirin, orang yang sabar. Kadang-kadang nama cantik dah, Puan Sabariah. Ada kan, patut orang nama Puan Sabariah ni memang sabar, dia power lah kan. Sesuai dengan nama dia tu. Pertama, Allah kata jadilah orang yang sabar. Kita kena jadi orang yang sabar. Sabar ni kena tengok situasi. Sabar dalam ketaatan itu lain situasi dia. Sabar dalam ketaatan, nak baca Quran kena sabar banyak, nak bangun pagi munajat kena sabar. Kaedah dia gitu. Nak sedekah kena sabar, nak menjadi makmum kepada imam di masjid kena sabar. Imam ni lambat tu baca, dia sakit hati aku kan. Sabar. Kena sabar. Itu sabar dalam ketaatan. Yang kedua, kata ulama, sabar terhadap musibah, ujian. Itu lain pula sabarnya. Bila kita sakit kena sabar kan. Cara dia redha dengan ujian Allah, redha dan usaha dan ikhtiar. Kalau sakit jangan sabar aja, carilah ubat lah. Dia gitu. Itu sabar dengan ujian. Sakit, kematian, kemalangan, kebakaran, kehilangan, itu kena sabar. Dan ketiga, kata ulama, sabar terhadap maksiat. Kena sabar tak? Tengok orang buat maksiat, kadang teringin juga, nafsu kan. Saya kuliah di Bukit Bintang, situ dulu ada pejabat UDA kat situ, tapi dah pindah lah pasal dia orang buat projek MRT ke apa benda tau. Jadi saya takut tu nak pergi kuliah kat Bukit Bintang, kuliah Zohor lah. Kita sampai tu lunch hour, betul-betul traffic light depan lot 10 tu, Bukit Bintang tu kan, Sungai Wan Plaza tu, yang melintas depan kita ni internasional. Yang Arab ada, yang berhijab ada, yang berjubah ada, yang seluar pendek ada, yang pakai skirt ada. Ni kita nak pegang steering, tunggu lampu merah nak jadi hijau, dia melintas-lintas pula depan kita kan. Tu yang tanggal kopiah sekejap. Kan? Kena sabar lah. Kena sabar dengan maksiat. Jangan sabar dengan maksiat, maksudnya tahan diri, jangan buat. Kalau malam-malam kadang dulu lah, masa bujang-bujang dulu kan, saya suka kat round kat Bukit Bintang, naik motor kan, malam-malam, malam minggu, tak ada kerja. Zaman jahiliah Quraisy dulu. Jadi bila tengok pusat urut, gambar tapak kaki sebesar-besar pintu tu kan, lepas tu dengan kelab malam, lalu je, bukan kita masuk. Kita pun ada iman juga masa tu kan, cuma lalu. Kadang nafsu ni teringin apa yang best sangat dalam kelab malam tu, lelak lampu dia kan, teringin. Tapi sebab ada kopiah sikit, dia tahan lah, sabar.
Kan? Itu Allah suka orang sabar, nombor satu. Yang kedua, wasiddiqin, orang yang sentiasa membenarkan. Maknanya kita yakan aja apa je arahan Allah Rasul dalam Quran, dalam hadis, yakan aja, jangan cakap apa-apa. Kan? Benarkan saja. Betul ustaz, dalam kubur ada sesaan besok, tapi ialah saya ni hari ni kadang-kadang terlajak juga ustaz, iman lemah. Tak apa, yakan aja, jangan dinafikan. Sebab benda yang sabit daripada Quran dan hadis itu daripada Allah dan Rasul. Kita jangan suka-suka buat pindaan. Kita try ustaz. Sebab dulu ada cadangan. Pernah berlaku satu masa dalam negara kita, bukan negara Vietnam ke apa ni, di Malaysia, tak silap saya mencadangkan tukar semain Jumaat hari Sabtu. Ada kan? Hari Sabtu ke hari Ahad ke apa macam tu, saya tak ingat. Banyak cantik muka, nama pun semain Jumaat. Yang kau nak tukar hari Sabtu pasal apa? Tak, nama pun sembahyang Jumaat, itu kefarduan, jangan ditukar-tukar. Sebab itu kita ni kadang terlebih cerdik pun masalah tak? Macam saya cerita dululah 2010 saya bawa jemaah haji kan. Tengah wukuf ni dipanggil, bila Nabi sebut Al-Hajjul Arafat kan, Nabi kata haji itu kemuncaknya wukuf di Arafah. Wukuf tu kemuncak kerja buat haji. Tak ada wukuf, tak ada haji. Itu je cerita je. Dan wukuf tu lah pada saya lah 2 kali saya haji pengalaman tu. Waktu yang paling feel, paling syahdu, paling terasa kita ni tak ada apa-apa, wukuf lah. Masa masuk je azan Zuhur, wukuf tu, Allah, masa itu berjurai mata. Terasa kita ni dosa melangit masa itu. Tengah kita feel macam tu, datang seorang jemaah, ustaz, wukuf ni 9 Zulhijjah ustaz ya? Ya. Kalau kita tukar 8 macam mana ustaz? Saya rasa masa tu nak ambilkan ihram tu, aku nak jerut je leher orang tua tu. Dah nampak kepala otak tu, dah benda 9 yang kau gatal nak jadi 8 tu pasal apa? Tak ada apa pun beza 8 dengan 9. Benda tu dah ada dah aturan dia. Wukuf 9 Zulhijjah. Dah boring kot agaknya. Kan macam orang kata, ustaz, boleh tak Ramadan kita tukarlah bulan lain pula puasa? Penat asyik Ramadan. Ada juga idea bengong macam tu. Jadi sebab itu kita ni wasiddiqin, kena terima je, membenarkan, membenar. Dan nombor 3, wal qanitin. Jadi qanitin ni makna orang yang taat. Termasuk isteri taat pada suami, kita anak-anak taat pada mak ayah. Itu semua ada dia punya SOP lah kan. Bukan main taat membuta begitu je. Rakyat taat pada pemimpin, itu. Jadi taat ni yang paling penting ialah taat pada Allah dan Rasul. Jadilah hamba yang taat. Walaupun ibu-ibu sekalian, memanglah kita tidak nafi, kita melakukan ketaatan itu bukan sesuatu yang senang. Saya secara peribadi saya sebut, sebenarnya saya sedikit agak cuak juga sebenarnya, agak risau. Selepas dibuka surau masjid ni, saya tengok jamaah tak ramai. Saya takut sebenarnya. Takut bukan apa, saya menjangkakan, ialah masa masjid tutup 3 bulan tu, Rio Rendah pula suruh buka. Dia kata pasar raya buka, masjid tak buka. Ini agenda Yahudi apa katanya. Dah Yahudi pula kan. Bawa-bawa tenang. Ulama ada kaedah, kita ada. Sebab fik ni dia berubah. Pernah tak kita fikir kita solat terpaksa berjarak tau? Tak pernah fikir dalam kepala kita. Tak pernah terbayang dalam hidup aku ni kita nak kena solat berjarak begitu. Tak pernah. Saya tak pernah terlintas pun benda tu. Dan kita tak nak fikir. Sebab selama hari ni bila kita masuk dalam saf, imam mesti akan pesan rapat dan luruskan saf. Hari ni imam nak cakap apa pun tak tahu dah.
Saya kadang jadi imam tersasul juga, rapat dan luruskan soft. Saya kata nak rapat kok mana pula, SOP 1 meter je. Kan? Jadi tak pernah terfikir lah benda tu Tuhan nak bagi jadi gitu. Jadi nak jadi hamba yang taat, macam saya kata tadi kan, kerisauan saya tu mungkin saya sangka baik beginilah. Mungkin orang tak datang lagi ke surau masjid ni, mungkin SOP kot, dia takut ke apa. Tapi yang paling saya risau, dia tak datang sebab dia dah selesa sembahyang kat rumah. Oh, yang tu saya paling takut kali, terutama orang lelaki kan. Dia dah seronok 3 bulan duduk rumah, 3 bulan naik taraf jadi imam satu. Kan masa tarawih tu hari dia seronok sembahyang kat rumah, Jumaat pun tak sembahyang kan, dia seronok. Saya takut yang tu sebenarnya. Tapi kita doalah, insya-Allah mudah-mudahan lepas ni penuh balik lah. Sebab dah sebulan 2 start kuliah ni ibu, walaupun tak menyeluruh, ada lagi surau masjid yang tak mula pun. Ada yang start dengan kuliah subuh saja dulu pun ada. Ada yang masih memanggil penceramah lokal saja. Macam tempat saya, Sarjana Utama tu dah start dah, tapi dia panggil ustaz yang duduk area situ je. Ada pula SOP dia begitu, saya tak tahulah, tapi itu yang dia buat kan. Dia nak step by step kot. Tak apalah. Tapi itu saya kata, nak jadi hamba yang taat bukan senang. Bukan senang ibu-ibu sekalian. Kalau senang, semua orang masuk syurga. Nak baca Quran, ibu-ibu ingat senang ke? Susah. Kadang dah pegang dah Quran, tapi tak baca-baca lagi. Pegang Quran, tangan remote, go shop, tengok, okey gak periuk ni, nanti kejap Quran tak, ni dah pegang lah ni, bismillah pun dah bunyi, tak tahu sadakallah sekejap. Kan susah. Nak baca Quran susah, nak zikir susah, selawat susah. Tapi kena cuba latih. Saya percaya ibu-ibu boleh buat dah. Kita slow and steady, buat pelan-pelan. Tak apa, jangan agresif sangat kan. Jangan dengar-dengar balik kan terus berzikir sampai tak masak apa. Suami tengok je buatan sebih tu bergerak kan, ini agaknya lauk tengah hari ni kan. Bini tak masak-masak pula dah, asyik berzikir je. Jangan. Kena ejah elok-elok benda tu dah. Wal qanitin, jadi hamba yang taat. Yang keempat, wal munfikin, jadilah hamba yang rajin infak. Yalah, orang kata tak perlu nak jadi orang kaya untuk infak, masa susah pun boleh infak juga. Sebab Nabi dah sebut benda tu, anfiqu fil usri wal yusri. Nabi kata kamu kena infak masa kamu senang, masa kamu susah. Kan? Saya tak tahulah ibu-ibu, tapi saya belum lagi merasai satu level yang orang panggil senang lenang. Belum. Senang lenang maknanya duit kita pun banyak berlebih berkepuk, belum. Mudah-mudahan ke depan lah, insya-Allah tak. Amin. Cuma saya membayangkan kalaulah satu hari besok Allah jadikan aku ni macam ni, yalah ujian harta kita tak tahu lagi. Kan orang kata belum memiliki duit yang banyak ni, kita tak tahu ujian dia apa pula. Takut-takut datang penyakit bakhil. Kita takut yang itu je. Masa tak ada duit bolehlah berangan kan. Esok aku kaya, aku nak bagi orang tu orang ni. Tiba-tiba dah kaya, sayang pula nak bagi. Itu yang kita takut. Tapi kita doa yang baik-baik lah, insya-Allah kan. Sebab saya tengok ada orang dalam Malaysia ni pemurah. Bukan ada, ramai rakyat Malaysia pemurah. Sangat-sangat pemurah. Saya ada tengok satu YouTube. Saya tak tahu ibu-ibu tengok tidak. Kerana sebab saya percaya ibu-ibu ni memang rajin baca Quran macam tu kan. Jarang YouTube ni. Macam tak percaya juga kan. Jadi saya tengok ada satu budak muda ni, saya tak tahu duit dia banyak mana, tapi dia sangat kaya. Orang Malaysia, orang Melayu kita, orang Malaysia kita, anak muda, saya ingat awal 30-an ke umur dia, ke hujung 20-an. Tapi bagusnya dia, tapi lah dia YouTuber lah, dia suka buat video kan. Dan YouTube pun bayar kat dia sebab subscribe ramai, view ramai kan. Itu sumber dia lah, salah satu. Tapi saya nak share yang dia rajin infak.
Masa PKP tu dia belilah barang dapur, beras, gula, telur apa semua, susu. Lepas tu dia buat kat bawah office dia tu, dia bagi je. Cina, Melayu, India bagi. Dia bagi orang beratur lah masa tu. Saya tengok video tu. Dia bagi beras, gula, kampit semua ni bagi. Sampai habis stok, orang masih beratur. Dia dah tak sedar hati lah. Dia kata stok aku dah habis ni, tapi yang queue ada ramai lagi. Dia naik atas office dia, ambil duit cash 10,000. Dia bagi pula seorang 200. Kita tengok ni, ya Allah, jealous dengan kebaikan yang dia buat. Satu lagi video saya tengok, budak yang sama, dia pergi pasaraya Maidin, dia pergi random saja. Dia tengok, nampak ni, makcik ambil ni, saya ada 3 orang pembantu ni, 3 bakul. Makcik kutip je lah apa dalam Maidin ni, saya bayarkan. Lah kali makcik tu jam, tak tahu apa nak ambil. Terkejut sebab ada orang nak bayarkan. Nampak tak? Dia punya, Allah bagi ilham kat dia, jalan dia nak buat baik. Kan? Ada seorang aunty tu India, mula-mula 2 bakul je dia bagi. Dia kesian tengok makcik tu pun jalan tak larat aunty tu kan. Tak apa aunty, kita top up lagi 2 bakul. Sedap dia kaut, shampoo tak shampoo semua dia kaut je kan. Lah kali aunty datang naik apa? Naik bas. Sudahlah pula satu kerja nak mikul punya banyak tu. Tak apa aunty, kita hantar aunty balik. Nampak? Naik Belfire dia hantar balik. Ini orang yang Allah bagi rezeki tapi dia beringat. Sebab arwah Tok Guru Datuk Ismail Kamu selalu pesan kan, yang kita miliki dalam poket itu belum tentu kita punya. Yang kita masuk, ibu-ibu masuk dalam tabung-tabung tu, itu lah kita punya. Yang dalam poket ni belum tentu. Ni mungkin gosok punya. Ustaz ni asyik ulang itu je kan. Dah PKP tak tahu apa, itu je lah dia hadapnya. Tak tahu periuk sampai tak. Ni biasa gitu je. Senduk pun gosok. Jadi sebab ada pengalaman tu kan. Sama je. Saya pun kadang beli kat rumah kan, dia tengok berkenat, beli je lah. Jadi senang, tak payah nak pergi parking, nak keluar, nak itu, jimat masa kan. Jadi nak sebutnya, yang kita beri itu kita punya. Dalam poket ni entah ke kedai minyak punya, nak isi minyak, kedai makan punya nak beli lauk kan, entah ke orang pergi minta sedekah punya kan, belum tentu. Tapi apa yang kita infak itu, insya-Allah itulah yang kita punya. Dan akhir sekali ibu sekalian, golongan yang sangat dicintai Allah, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang sentiasa minta ampun, beristighfar ketika waktu subuh atau waktu sahur. Waktu sahur ni pagi lah, sebelum subuh. Waktu kita tahajud apa semua tu kan, masa itu kita istighfar, walaupun 3 kali, walaupun 10 kali, walaupun 100 kali sekalipun, Allah suka. Jadi sekarang ini pilihan tu pada kita. Kita dah listkan berdasarkan ayat tadi 5 kriteria orang yang Allah sayang. Jadi pilihlah, nak ambil salah satu ke, ambil 5-5 lagi cantik lah tak? Ambil 5-5 lah, senang. Pelan-pelan kita cuba buat, insya-Allah. Jadi ibu sekalian, itu yang saya nak share sedikit pada pagi ini. Perenggan yang berikutnya kita sambung, insya-Allah, dengan izin Allah bulan depan. Sesungguhnya para sahabat sangat bersemangat. Yang tu kita akan sambung bulan depan, insya-Allah. Hari Senin baru ni saya tak dapat hadir tu sebab anak saya tu dia memang dah mengaji dah di kolej tu. Kolej Ustaz Dasuki tu lah, di Shah Alam. Dia ambil tahfiz dengan tasawur Islam, pengajian Islam sikit lah. Jadi dah PKP. Masa tu kan PKP tu kan cuti sekolah. Lepas tu PKP, lepas tu sangkut. Ini baru dapat panggilan masuk. Itu yang hari Senin kena hantar tu. Kan dah 5 bulan dah, orang kata tepu duduk rumah kan. Dah penat dah baca-baca Quran kat rumah pun dia jadi penat kan. Sebab dia environment tu tak sama kan. Jadi tu yang segi hantar pagi tu pukul 9 nak kena hantar.
Itu yang kita tangguh ke hari ni. Kebetulan kosong ke Ustaz tak datang. Ustaz Zul Oh, okay. So insya-Allah kita sambung bulan depan, mudah-mudahan. Terima kasih pada semua. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Dan yang terakhirnya, kita sama-sama hadiahkan Fatihah untuk arwah kakak ipar saya, Nuraini binti Baharin. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa beliau, Allah lapangkan kuburnya, Allah masukkan beliau dalam syurga pada hari akhirat nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Come on.